Pantai Timur. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk petang ini akan menyambung pengajian kitab Safinatun Najah. Jadi selesai dah pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang ke-6. Yang mana dalam kitab Safinatun Najah ni dimulai dengan pembicaraan berkaitan dengan rukun Islam yang 5 perkara. Kemudian disusuli dengan pembicaraan rukun iman yang 6 perkara. Kemudian pembicaraan rukun iman yang ke-6. Panjang sedikit pembicaraan yang mana berakhirnya minggu lepas. Bermula daripada pembicaraan rukun iman yang ke-6 3 hari bulan 6 2022. Maknanya hampir setengah tahun lah. Jadi dalam pembicaraan rukun iman yang ke-6 sampai minggu lepasnya 30 siri, 30 slot. Dan insyaAllah lah kepada sidang pendengar yang mengikuti slot Talaki Safinatun Najah melalui Facebook Manis FM, insyaAllah akan ada dalam Facebook itu 30 siri, 30 slot pembicaraan rukun iman yang ke-6. Yang mana sidang pendengar boleh mengulangi dengar. Sidang pendengar boleh share dengan sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi pemahaman dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah hak berkaitan dengan rukun iman yang ke-6, beriman dengan qada dan qadar Allah. Perkara baik iman dan ta'ah, qada dan qadar Allah. Perkara jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah. Itu pegangan percakapan, adab yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri hamba sendiri. Jadi boleh ambil lah kalau yang mengikuti FB Manis FM 30 slot pembicaraan rukun iman yang ke-6 hampir setengah tahun. Dia pembicaraan rukun iman ke-6 ni saya bicara pada satu tajuk, kemudian ulang. Mudah-mudahan tahqiq kejap jelas pemahaman berkaitan dengan rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar maklumi, kitab Safinatun Najah ini adalah kitab membicarakan berkaitan dengan hukum hakam fiqh. Pembicaraan berkaitan dengan hukum hakam fiqh. Nama kitab Safinatun Najah fi ilmil fiqhi. Itu nama penuh kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah fi ilmil fiqhi.
Jadi di dalam kitab Safinatun Najah ini membicarakan berkaitan dengan hukum hakam pekoh. Nanti bicara bab istinja, wudu, mandi wajib, kemudian berkaitan dengan perkara yang diharamkan apabila berjunub, apabila haid dan nifas, bicara bab tayamum, bicara bab najis. Kemudian masuk bicara berkaitan dengan syarat sembahyang, kemudian rukun sembahyang, bicara niat, bicara syarat takbir, bicara syarat sujud. Habis bicara hak berkaitan dengan sembahyang, bicara berkaitan dengan syarat berjemaah. Dalam kitab Safinatun Najah, syarat berjemaah, syarat qudwah dipanggil. Syarat makmum mengikuti imam ada 11 syarat. Dalam kitab Safinatun Najah ni. Bicara bab jamak, bicara bab kasar, ada bicara bab Jumaat, bicara berkaitan dengan bab janazah. Kemudian bicara berkaitan dengan zakat, bicara berkaitan dengan puasa, bicara berkaitan dengan zakat, bicara berkaitan dengan puasa, tamat kitab. Jadi dalam kitab Safinatun Najah ni bicara bab taharah, bersuci, bicara bab sembahyang, bicara bab zakat, sedikit saja bicara bab zakat, kemudian bicara berkaitan dengan puasa. Maknanya habis bicara puasa, tamatlah kitab ni. Tetapi kemungkinanlah insya-Allah apabila masuk bulan Sya'ban, insya-Allah saya akan pergi kepada pembicaraan tajuk puasa. Masuk bulan Sya'ban, ada 4 minggu, 4 kali Jumaat, insya-Allah saya akan masuk tajuk puasa dalam kitab Safinatun Najah. Kita berhenti dahululah tajuk bab, kemungkinan masa tu bicara bab tajuk taharah. Ini kitab Safinatun Najah fi ilmil fiqhi. Tapi didatangkan awalnya berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman. Sebab kita nak bicara bab taharah, bab sembahyang, zakat, puasa, syaratnya adalah orang Islam yang beriman. Untuk bermanfaat ilmu fiqh yang dipelajari, terlebih dahulunya mantap ilmu berkaitan dengan pegangan, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah. Jadi untuk minggu ni belum lagi lah masuk hak berkaitan dengan hukum hakam fiqhnya. Jadi kalau kitab Safinatun Najah ni, dia ada hak edisi Jawi dan dia ada hak edisi Rumi. Kitab Safinatun Najah yang saya guna pakai hak edisi Jawi. Kalau sidang pendengar ada pakai kitab Safinatun Najah hak edisi Rumi tu, tengok sendirilah muka surat berapa, kita berhenti bicaranya kat mana. Jadi hak edisi Jawi ni, kitab Safinatun Najah muka surat 3, baris atas sekali. Ni hak dalam Facebook Mani FM ni, kalau di hadapan saya ni macam loading ni, nampak macam loading. Hak Facebook, hak Mani FM ni, dia ada masalah siaran ni barangkali. Sebab ada mereka yang mengikuti hak Facebook Mani FM, ada yang mengikuti melalui radio. Jadi muka surat 3, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa ma'na la ilaha illallahu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Dan bermula makna la ilaha illallah. Jadi selepas bicara rukun Islam, rukun iman, sebelum masuk tajuk fiqhnya,
dibicarakan berkaitan dengan makna la ilaha illallah, yang dikenali dengan kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Jadi apakah makna la ilaha illallah? Tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya pada ada, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'buda bihaqqin. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna la ilaha illallah. Jadi la tiada, ilaha Tuhan, illallah melainkan Allah. Jadi didatangkan makna ilah. Ilah ni adalah al-ma'budu bihaqqin, itu ilah. Yang disembah dengan sebenar, itu ilah. Jadi la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, tu pendek terjemahan. Yang biasa kita dengar terjemahan la ilaha illallah. Ini biasa terjemahan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Ini hak terjemahan yang kita masyhur seumpama itulah. Tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sembahan yang sebenar itu terjemahan kepada ilah. La tiada ilaha Tuhan illa melainkan Allah, melainkan Allah Ta'ala. Jadi panjang, tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah. Sembahan yang sebenar itu makna kepada ilah. Al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Tiada Tuhan yang disembah sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ilah ni sembahan yang sebenar. Kalau bukan sembahan yang sebenar, bukan sembahan yang sebenar, berhala contohnya, sembah selain daripada Allah, itu bukan sembahan yang sebenar, maka itu tidak panggil ilah, tidak panggil Tuhan. Adapun mereka yang bukan beragama Islam memanggil sembahan mereka sebagai Tuhan, itu panggilan mereka. Adapun panggilan kita orang Islamnya, ilah, Tuhan adalah sembahan yang sebenar. Kalau bukan sembahan sebenar, kita tak panggil Tuhan. Kita tak panggil Tuhan. Sebab tu kita pun nak memberitahu kepada anak-anak kena pandai juga. Jangan kita beritahu kepada anak kita, jumpa satu-satu, contohnya jumpa berhala, tu Tuhan bagi orang sekian-sekian. Jumpa tempat ibadah yang lain, itu Tuhan bagi yang lain pula. Jadi anak kita akan jadi, ada Tuhan masing-masing. Tuhan mereka nampak, Tuhan kita tak nampak. Sebab apa? Sebab kita sebut sebagai Tuhan. Itu bukan Tuhan. Ini bagi kita, bagi mereka, itu bagi mereka. Tidak ada paksaan agama Islam kepada orang bukan Islam. Tapi bagi kita, kita tidak panggil Tuhan. Sebab ilah Tuhan ni adalah al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, baru kita panggil Tuhan. Jadi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kitab ni ringkas sajalah. Dia perbicaraan ni agak panjang kalau kita mengaji dalam kaedah sifat 20. Sebab didatangkan nafi, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, kemudian diisbatkan, dinetapkan illallah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak dinafikan sembahan yang sebenar selain dari Allah ni tidak ada dah. Sembahan yang sebenar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa lagi nak didatangkan nafi?
Sebab nak nafi, nak tolak, nak buang sembahan yang sebenar selain Allah tak ada. Sebab sembahan yang sebenar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa didatangkan nafi? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Nak nafikan sembahan yang lain tak ada guna. Sebab memang tidak ada sembahan yang lain selain daripada Allah. Nak nafikan sembahan bukan Tuhan yang sebenar oleh agama-agama yang lain, tak perlu nafikan sebab itu bukan ilah, bukan sembahan yang sebenar. Jadi dibicara tu agak panjang. Ini secara ringkaslah saya ambil. Bukan nak menafikan, nak menolak. Sebab memang tidak ada dah selain daripada Allah sembahan yang sebenar. Hanya nak ikhbarkan, nak cerita sahaja. Dengan didatangkan nafi, tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dan didatangkan nafi, kemudian isbat illallah, dia bawa faedah hasar. Ini bahasa Arab. Dia bawa faedah hasar. Hasar ni istilah ilmu lah. Hasar ni istilah ilmu. Kalau terjemahan kita akan keluar jua. Hanyalah. Sajalah. Itu hasar. La ilaha illallah. Tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah. Dengan makna Allah jualah Tuhan. Allah sajalah sembahan yang sebenar. Allah hanyalah sembahan yang sebenar. Itu dipanggil hasar. Ini sebagai ilmu penambahan. Saya nak pergi kepada hasar. Dalam bacaan ayat dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan yang sepatutnya duduk di belakang. Akan dikau kami sembah. Ini bahasa Arab. Akan dikau kami sembah. Kalau bahasa kita kok, kami sembah akan dikau ya Allah, dan kami minta pertolongan akan dikau ya Allah. Ini bahasa Malaysia. Tetapi didahulukan yang duduk yang sepatut duduk belakang. Akan dikau tu duduk belakang. Duduk depannya, kami sembah akan dikau. Tapi diterbalikkan bahasa Arab, akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta pertolongan. Apa faedah bahasa Arab diterbalikkan seumpama tu? Hasar dipanggil. Hasar, ra, hasar. Apa dia hasar? Akan dikau jualah kami sembah dan akan dikau jualah kami minta pertolongan. Jualah tu ambil mana tu? Ambil daripada didahulukan yang sepatutnya duduk di belakang. Akan dikau sepatutnya duduk kemudian. Kami sembah akan dikau. Tapi didahulukan akan dikau tu di hadapan. Akan dikau kami sembah. Apa makna dia? Akan dikau jualah kami sembah tu hasar. Jadi la ilaha illallah didatangkan nafi la, didatangkan isbat netap illallah bawa pada hasar. Tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah, dengan makna Allah jualah sembahan yang sebenar. Inilah dipanggil keesaan. Allah jualah sembahan sebenar, ini dipanggil keesaan. Sebab itulah la ilaha illallah dipanggil sebagai kalimatut tauhid. La ilaha illallah dipanggil sebagai kalimatut tauhid. Kalimah yang mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita membicarakan berkaitan dengan ilah, berkaitan dengan sembahan yang sebenar, dibina atas asasnya adalah keesaan. Keesaan, tauhid. Kalimatut tauhid, keesaan. Yang mana kita maklumlah dalam agama kita ni, besarnya kedudukan la ilaha illallah. Orang yang bukan Islam nak masuk kepada agama Islam adalah dengan
mengucap akan kalimatut tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Makna apa? Diucapkan dengan kalimatut tauhid untuk masuk Islam, untuk masuk agama yang sebenar, agama yang mengesakan akan Tuhan yang disembah. Jadi nak masuk Islam kena ucap akan la ilaha illallah. Bukan kata orang bukan Islam nak masuk Islam, contohnya kena baca Fatihah ke, kena baca surah Qul Huwallah ke, tidak. Nak masuk Islam, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Syahadah yang pertama adalah penyaksian akan la ilaha illallah. Ni. Yang mana ketika membicarakan rukun iman yang ke-6 terdahulu, saya pun menekankan juga berkaitan dengan kedudukan wahdaniyah. Terutama sekali panjang saya tekan adalah berkaitan dengan wahdaniyah, keesaan Allah pada perbuatan. Maknanya selain daripada permati tajuk rukun iman yang ke-6, sekalian qada dan qadar Allah, satu laginya permati akan keesaan Allah pada perbuatan. Tapi pembicaraan keesaan Allah pada perbuatan pun masuk dalam pembicaraan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang nak masuk Islam. Orang yang sedang nazak nak meninggal dunia, kita disunatkan ajar dengan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajar oleh kamu akan orang yang hendak mati, ajar dengan la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa akhir kalam dia dengan la ilaha illallah, nescaya masuk syurga. Ini kelebihan dia. Tapi kena maklumlah, akhir kalam dengan la ilaha illallah masuk syurga serta berpegang dengan la ilaha illallah. Barulah la ilaha illallah tu ada nilai, ada faedah pada agama. Dan orang yang mati serta merta diajar dengan la ilaha illallah, tidak disambut, tidak dituruti, senyap begitu sahaja. Hai, macam mana dia ni? Orang kita cakap, mati tak sempat mengucap. Mati tak sempat mengucap, dengan bahu tak sempat kata la ilaha illallah. Berat dia ni. Jangan gitu. Sebab penilaian di saat tu adalah iman, akidah masing-masing. La ilaha illallah tu, itu hak zahir. Yang mana kelebihan la ilaha illallah masuk syurga tu jikalau mulutnya la ilaha illallah serta iman akidahnya pun la ilaha illallah. Bukan hanya la ilaha di mulut sahaja. Jadi kalau di mulut yang meninggal tadi tidak sempat menyatakan la ilaha illallah, tiba-tiba meninggal serta merta. Yang kita mahu pula, sebab perkiraan masa tu adalah perkiraan iman, akidah masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kat ni la ilaha illallah ni Nabi kata miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga la ilaha illallah. Anak kunci syurga ni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Dan selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah, Nabi kata. Selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Tapi betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kalimatut tauhid la ilaha illallah, tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibina asasnya adalah keesaan. Sembahan yang sebenar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibinakan atas keesaan, wahdaniyah. Walaupun pada susunan sifat 20,
wahdaniyah, ulama letak nombor 6. Ada hikmah-hikmah di belakang. Tapi asas pembicaraan sifat 20 adalah wahdaniyah, keesaan. Itu asas pembicaraan kaedah tauhid sifat 20. Dibina atas keesaan. Apabila Allah Subhanahu wa taala sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan sifat wahdan, sifat yang esa, hanya Allah Subhanahu wa taala jua sembahyang sebenar, pastilah Allah Subhanahu wa taala yang jua sembahyang sebenar bersifat dengan istighna dan iftikar. Ni. Ni pun sidang pendengar boleh mendalami dalam pembicaraan tauhid kaedah sifat 20. Dia membicarakan berkaitan dengan istighna dan iftikar. Sebagai dalam ayat, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Al-ghani, Tuhan yang terkaya daripada segala-gala yang lain. Sebaliknya, iftikar, segala-gala yang lain berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala sebagai ilah, sebagai sembahyang sebenar yang hanya Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah Allah bersifat dengan istighna dan iftikar. Sebab tu kalau ni saya nak tambah sedikit lah. Kalau sidang pendengar kurang tak jumpa lagi pengajian tu, mengaji semulalah. Kemudian saya hanya sebut sajalah. Saya hanya sebut. Dia dalam pengajian tauhid ni tak pandai sebut pun tak apa. Janji faham, janji berpegang. Jadi kalau pergi kepada secara halusi lagi, la ilaha illallah, tadi la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah. Jadi la ilaha illallah ni la mustaghniyan an kulli ma siwah wa muftakiran ilaihi kullu ma ada illallah. Dengan mana apa? Tiada Tuhan yang terkaya daripada segala-gala perkara, dan tiada Tuhan yang berkehendak kepadanya, kepada Tuhan, oleh selain daripada Allah, dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain daripada Allah, melainkan Allah. La ilaha illallah. La mustaghniyan an kulli ma siwah wa muftakiran ilaihi kullu ma adah illallah. Tiada yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain, dan tiada yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain, melainkan Allah. Allah jua yang bersifat dengan istighna, dan Allah jua yang bersifat dengan iftikar. Yang terkaya daripada segala-gala. Allah lepas daripada segala-galanya. Allah Ta'ala jua Tuhan, pastilah lepas daripada segala-gala. Bila Allah jua Tuhan, pastilah segala-gala akan berkehendak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lain. Kalau ada dua Tuhan, ni mustahil sama sekali. Bila ada dua Tuhan, antara dua-dua Tuhan ni dia tak lepas lah. Dia ada kerjasama, dia ada kena pakat antara dua-dua Tuhan ni. Tidak terkaya orang panggil. Tuhan yang pertama, tengok jugalah Tuhan yang kedua macam mana. Tuhan yang kedua, tengok jugalah macam mana Tuhan yang pertama nak buat macam tu. Itu tidak terkaya. Kalau dua Tuhan, dua-dua bukan Tuhan. Satu lagi, apabila dua Tuhan, maka tiap-tiap yang lain tidak hanya berkehendak pada satu Tuhan. Separuh berkehendak pada satu Tuhan yang lain, separuh lagi berkehendak pada satu Tuhan yang lain. Jadi seumpama tu, itu bukan sembahan yang sebenar. Itu bukan sembahan yang sebenar kalau ada dua Tuhan. Jadi sembahan yang sebenar hanya satu Tuhan yang bersifat dengan istighna, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersifat dengan iftikar, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sebutlah sebagai ini sebagai cerita lah. Mana insya-Allah lah kalau sidang pendengar boleh mengaji, kemudian apa semua, bolehlah insya-Allah kita ialah tak lepas daripada pengajian
Hak kaedah tauhid sifat 20. Apabila hanya Allah Ta'ala jua Tuhan yang bersifat dengan istighna dan iftikar, pastilah Allah Ta'ala jua Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Pastilah apabila Allah Ta'ala jua Tuhan yang bersifat dengan istighna dan iftikar, yang dibina atas wahdaniyah tadinya, maha suci daripada segala sifat kekurangan. Ini semua pembicaraan dalam kaedah sifat 20. Yang mana wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan berpegang. Wajib atas tiap-tiap mukallaf ni orang yang baligh atau berakal, mengetahui serta berpegang secara ijmal, secara ringkas, secara kasar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang jua sembahyang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar, pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Pastilah Allah Ta'ala jua Tuhan bersifat maha suci dan bersifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Ini wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal dipanggil. Secara ringkas, secara kasar. Kemudian hak kita mengaji sifat 20 tu, wujud, kidam, baqa sampai ke kaunuhu mutakalliman, hak tu wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Secara tafsil, ijmal satu, tafsil satu. Jadi dahulu sidang pendengar jangan lupalah ketika saya membicarakan berkaitan dengan rukun iman yang kedua, beriman dengan sekalian malaikah secara ijmal dan secara tafsil. Beriman dengan sekalian kitab secara ijmal dan secara tafsil. Beriman dengan sekalian rasul secara ijmal dan secara tafsil. Saya sudah bicara dah terdahulu pembicaraan yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang akan sifat Allah dua secara ijmal, secara tafsil. Sifat Rasul pun dua secara ijmal, secara tafsil. Ijmal alif jim mim alif lam, tafsil te pe sad ye lam. Ijmal ni secara ringkas, tafsil secara terperinci, secara detail, secara halusi. Jadi sifat 20 tu itu secara tafsil. Jadi secara ijmal, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembahan yang sebenar, ilah sembahan yang sebenar, yang hanya Allah ilah sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, dan maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil maha suci Allah daripada sifat kekurangan, ada makhluk ini, ada langit, ada bumi. Itu mengetahui dan berpegang cara ijmal. Cara tafsir, cara detail, barulah pergi kepada sifat 20. Makna sifat Allah bukan 20. Hak 20 tu yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat ketinggian bagi Allah, tidak terhingga bilangannya. Ini sidang pendengar faham dah, tidak terhingga bilangan. Kalau kata 1 juta banyak, bilang-bilang, siapa hingga dia, siapa suk dia. Kalau kata 1 bilion, 1 trilion sekalipun, banyak sangat-sangat, tapi ada hingga. Ada hingga. Hak ni tidak terhingga bilangannya. Itu sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sifat kesempurnaan bagi Allah. Kemudian barulah pergi kepada sifat 20 secara tafsil. Dalam sifat 20 tu, 11 sifat masuk di bawah istighna dan 9 sifat masuk di bawah iftikar. Itu sidang pendengar boleh mengaji molek dalam pengajian kaedah sifat 20. Jadi sifat 20 ni secara tafsil,
secara terperinci. Satu-satu sifat bukan hafal. Salah sangatlah pemahaman. Sifat 20 ni hafal-hafal. Rekah-rekah sudahlah. Tak kena gitu. Sifat 20 ni, wajib wajib mengetahui dan berpegang secara ijmal. Secara tafsil. Secara tafsir. Bukan secara ijmal. Secara tafsil. Secara terperinci. Bicara satu-satu. Sifat wujud kena kemah molek bicara sifat wujud. Sifat qidam, sifat baqa', sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tu kena bicara kemah molek. Bicara qiyamuhu binafsih, kemah molek. Bicara wahdaniyah, keesaan pada zat, keluar dua makna. Keesaan pada sifat, keluar dua makna. Keesaan pada perbuatan, keluar dua makna. Perici molek. Bicara bab kudrah, iradah, ilmu, perici molek sifat 20 ni. Bukan sifat 20 ni, hapa-hapa, reka-reka. Tu salah, tak kena begitu. Hak reka-rekahnya, secara ijmal, mengetahui dan berpegang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah bersifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Itu secara ijmal. Ini semua pembicaraan yang terkandung di bawah La ilaha illallah. Dibina atas asasnya adalah wahdaniyah, keesaan. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, dan keesaan pada perbuatan. Permati molek keesaan pada perbuatan sebagaimana pembicaraan hak rukun iman yang keenam. Sekalian perkara berlaku adalah datang daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Segala yang berlaku adalah perbuatan Allah. Kalau ada satu perbuatan yang berlaku, yang ianya perbuatan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bererti seseorang telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada perbuatan. Macam mana mereka yang berakidah mensyirikkan Allah pada perbuatan? Itu sidang pendengar boleh kembali boleh kembali menghalusi dalam pembicaraan hak rukun iman keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana hukum mereka yang berpegang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Yang bicara dahulunya, pada masa bicara qadar perbuatan Allah, mensyirikkan Allah pada perbuatan, sama ada kam muttasil ataupun kam munfasil pada perbuatan. Itu saya sudah perici pada bicara rukun iman yang keenam. Tapi dalam bab mengesakan Allah pada perbuatan ni, memang sidang pendengar kena kemah molek. Selain daripada permati sekalian qada dan qadar, permati molek keesaan Allah pada perbuatan. Yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makhluk termasuk para malaikat, selain daripada Allah, yakni makhluk termasuk para nabi, tidak ada perbuatan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ini kita bicara bab qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Saya sudah bicara macam mana pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam bab qada dan qadar. Kemudian macam mana saya bicara bab pegangan-pegangan yang terpesong pada pembicaraan qada dan qadar. Pada pembicaraan qadar perbuatan Allah, berpegang ada yang memperbuat selain dari perbuatan Allah, itu mensyirikkan Allah pada perbuatan, maka amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bicara bab pegangan. Adapun kita duk bercakap asbab, hak ni saya buat, hak ni kita mengaku saya buat, hak ni kata saya buat, kerana makan ni lah jadi begini, kerana buat beginilah jadi begini. Itu hanya
percakapan asbab itu tidak salah. Makan nasi, kenyanglah makan nasi. Oh, kenyang molek ni sebab makan nasi menambah ni. Kenyang nasi buat. Tidak. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu percakapan asbab tidak salah. Pegangan tetap dah. Siapa yang memperbuatkan kenyang? Perbuatan Allah. Minum air. Hilang dahaga. Dahaga sungguh. Panah. Kerja panah hari ni. Jumpa air, minum air, Allah lah. Alhamdulillah. Hilang dahaga. Hilang. Kita berkata, boleh jumpa air, hilang dahaga. Air ke yang menjadikan hilang dahaga? Tidak. Pegangan kita, sekalian qadar perbuatan Allah. Pegangan kita, mengesakan Allah pada perbuatan. Yang menghilangkan dahaga adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kata air, itu cakap asbab. Tak ada salah. Ini kena faham molek di sini. Yang saya bicara adalah pegangan. Percakapan asbab tidak salah. Makan ubat, telan Panadol, hilang pening kepala. Pegangan kita tetap dah. Hilang pening kepala adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan khalik hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan pada perbuatan. Makhluk tak bekas sama sekali. Tadi kata obat Panadol, itu cakap asbab. Tidak salah. Ni kena faham molek ni. Saya pun sudah perici terdahulu. Hak berkaitan dengan salah pengajian. Bercakap asbab tu dihukumkan kafir. Maka bila mengkafirkan orang mukmin yang tidak kafir, maka kafir tu akan kembali pada yang mengkafirkan. Wal'iyazabillah. Hak tu kena jaga molek. Cakap asbab tidak salah. Kita berpegang tetap dah keesaan pada perbuatan. Sekarang berlaku adalah qadar perbuatan Allah. Kita ahli sunnah jemaah wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan sendiri. Tetapi diri pilihan dan perbuatan hamba tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Terkandung di bawah La ilaha illallah. Mengesakan, mentauhidkan Allah. La ilaha illallah dipanggil kalimatut tauhid. Mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, dan mentauhidkan Allah pada perbuatan. Jadi kena faham molek lah akan makna kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Jadi alhamdulillah kira untuk talaki Safinatun Najah ni sesalah saya membicarakan hak berkaitan dengan bab iman, bab akidah dalam pembicaraan ilmu tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan masuk kepada pembicaraan hukum fiqh. Dimulai dengan alamatul bulughi salasun. Bermula tanda orang yang baligh, orang yang sampai umur, itu tiga tanda seseorang itu sudah baligh, sudah sampai umur. Bila baligh serta berakal, maka termasuk dalam mukallaf, orang yang ditaklifkan syarak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.